Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Kuzaimi nafi akan tinggalkan pasukan Selangor. Bek tengah pasukan Selangor FC, Kuzaimi PE, menafikan kabar angin dan mengatakan beliau bakal meninggalkan pasukan tersebut dalam jendela perpindahan kedua ini. Ini susulan daripada kabar angin bekas bek tengah Negeri Sembilan FC itu akan dipinjamkan ke satu pasukan yang lain. Dia yang juga terkejut dengan berita ini menyifatkan sebagai berita palsu dan juga mengarut. Dia juga berkata, ya jika benar dia akan berpindah, pihak pengurusan pasukan sudah pasti datang menemuinya untuk berbincang tentang perkara tersebut. Buat masa sekarang ini, tiada apa-apa yang akan berlaku dan dia masih lagi bergelar pemain Selangor FC. Tony Fernandes lepaskan pasukan QPR. Tony Fernandes sah melepaskan kelab yang kini berhasil di Liga Championship selepas dia dipercayai menjual semua baki pegangan saham miliknya dalam kelab tersebut. Dengan tindakan tersebut berlaku, ianya menandakan berakhirnya tempoh 12 tahun pengasas syarikat Air Asia itu dengan pasukan yang digelar The Hoops itu. Dia memberitahu keputusan yang dibuat itu bukanlah satu keputusan yang tergesa-gesa dan dia berharap yang pasukan itu akan terus maju di bawah pengurusan baru nanti. Bagi pemegang saham majoriti sekarang ini, iaitu Ruben Glanigem, dia menyifatkan keputusan yang dilakukan Tony Fernandes itu sebagai suatu hari yang sedih untuk kelab mereka kerana telah bersama sejak daripada mula-mula membeli kelab tersebut. QPR diambil alih oleh Tony Fernandes bersama-sama dengan Ruben dan juga Datuk Kamaruddin Meranun pada Ogos 2011 dan sepanjang tempoh pemilikan tersebut, QPR berjaya layak ke Liga Perdana Inggeris sebanyak 2 kali. Tony juga menyerahkan jawatan pengurusi kelab kepada Amit Bhatia pada tahun 2018. Arab Saudi kini sasarkan Paul Pogba. Arab Saudi kini menjadikan Paul Pogba sebagai sasaran nombor 1 mereka selepas dia dilihat semakin terpinggir untuk beraksi di pasukan Juventus pada ketika ini. Pemain yang kini sudah pun berusia 30 tahun itu hanya bermain selama 151 minit pada musim lalu dan terpaksa berehat lebih lama akibat daripada masalah kecederaan yang dialaminya. Pihak pengurusan daripada Liga Pro Arab Saudi dipercayai sudah berada di Itali bagi membicarakan situasi beliau di sana dan perkara tersebut masih lagi berada dalam proses perbincangan. Arab Saudi melihat dia sebagai salah seorang pemain Muslim yang terbaik pada ketika ini dan berharap yang dia sudi untuk menyertai mereka di sana. Pogba bagaimanapun masih lagi tetap dengan pendiriannya di mana dia mahu bermain di Eropah, tetapi jika dia terima peluang daripada Arab Saudi itu, pendapatannya sudah pasti hampir sama dengan apa yang Karim Benzema sudah peroleh di sana. Ange Postecoglou tidak dapat beri jaminan yang Harry Kane akan terus kekal dengan mereka. Pengurus baru pasukan Spurs, Ange Postecoglou, tidak dapat memberikan jaminan yang kapten pasukannya, iaitu Harry Kane, akan terus kekal di sana pada musim depan. Dia bagaimanapun akan menggunakan masa pertemuannya di antara mereka yang akan berlangsung dalam minggu ini bagi cuba meyakinkan Harry Kane dengan projek dan juga visi yang dibawanya untuk membantu pasukan Spurs berjaya di masa akan datang. Kane kini sudah memasuki fasa 12 bulan terakhir dalam kontraknya dan dia juga sedang diburu oleh beberapa pasukan gergasi di Eropah seperti pasukan Bayern Munich dan juga pasukan Manchester United. Mereka akan mulakan semula latihan pada hari Rabu nanti dan dia akan menggunakan masa tersebut untuk meyakinkan Harry Kane untuk terus kekal bersama dengan mereka nanti. Dia juga berkata yang tak ada jaminan untuk Kane terus kekal di sana dan memahami kehendak Kane yang mahukan trofi kemenangan sebagai salah satu simbol kejayaannya dalam bola sepak. Donny van de Beek akan tinggalkan Manchester United. Pemain tengah Manchester United, Donny van de Beek, kini sedang meneliti tawaran yang diberikan kepadanya dengan dia semakin hampir untuk meninggalkan pasukan kesayangan ramai itu. United dilaporkan sudah bersedia untuk melepaskannya pada jendela perpindahan kali ini secara kekal ataupun secara pinjaman selepas dia dikatakan tidak lagi berada dalam perancangan pengurus mereka, iaitu Erik ten Hag. Van de Beek yang menyertai Manchester United pada September 2020 yang lalu gagal memberikan import seperti mana diharapkan selepas dia seringkali diletakkan di luar daripada posisi kegemarannya. Masalah kecederaan juga dilihat menjadi antara faktor utama kenapa dia gagal menyelah sepanjang tempohnya di sana. Beberapa pasukan daripada Serie A dilihat berminat untuk mendapatkannya seperti pasukan Inter Milan dan juga pasukan Roma. Manakala pasukan di EPL iaitu pasukan Nottingham Forest dan juga pasukan Crystal Palace juga sedang mengintai peluang untuk cuba mendapatkannya. Albert Sambi Lokonga terpaksa diketepikan akibat kecederaan. Pemain Belgium yang beraksi untuk pasukan Arsenal, Albert Sambi Lokonga,
dilaporkan tidak akan bersama dengan Arsenal dalam jelajah pramusim kerana dia mengalami masalah kecederaan otot. Perkara ini disahkan sendiri olehnya melalui laman Instagram peribadinya dengan mengatakan ianya satu yang sangat mengecewakan. Dia juga dalam proses untuk mengembalikan tahap prestasinya tertinggi selepas dilihat kurang berjaya ketika dipinjamkan ke pasukan Crystal Palace pada separuh kedua Liga Perdana Inggeris musim lalu. Dia akan terus kekal di Emirates untuk proses pemulihan kecederaannya sebelum dibenarkan untuk menyertai pasukan dalam jelajah pramusim mereka. Diego Simon ketepikan Joao Felix dalam sesi latihan pertama mereka. Pengurus pasukan Atletico Madrid, Diego Simon, dilaporkan telah mengetepikan pemain sayap mereka, iaitu Joao Felix, dalam sesi latihan pertama pramusim mereka. Pemain itu kini sedang dalam persediaan untuk meninggalkan pasukan, dengan pasukan Paris Saint-Germain menjadi sasaran utama untuknya. Dia yang bermain secara pinjaman untuk pasukan Chelsea pada separuh kedua musim lalu tidak diingini oleh Chelsea lagi, dan dia dihantar pulang semula selepas tamat tempoh pinjamannya. Felix dilihat hanya berada di tepi padang ketika Simon mengadakan sesi latihan 11 vs 11, dan perkara ini jelas menunjukkan Simon tidak lagi memerlukannya dalam pasukan. Luis Enrique sedia jual pemain tengahnya. Pengurus baru pasukan Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sudah mula mengorak langkah dalam merancang perjalanan pasukannya selepas dia dikatakan sudah bersedia untuk melepaskan pemain tengah mereka. Menurut kepada satu laporan yang dikeluarkan, ianya susulan daripada hubungan yang tidak baik antara pengurus itu dengan pemain tengah, iaitu Fabian Ruiz, dan dia dipercayai akan dijual kepada pasukan Atletico Madrid dalam masa terdekat ini. Ruiz pernah beraksi di bawah Luis Enrique ketika dia menjadi pengurus pasukan kebangsaan Spanyol, tetapi disebabkan dia tidak mendapat tempat dalam skuad Enrique selepas itu, maka hubungan mereka terus menjadi keruh. Enrique kini dalam proses untuk memperbaharui pasukan selepas beberapa bintang utama mereka seperti Lionel Messi dan juga Sergio Ramos tidak lagi bersama dengan pasukan selepas ini. Gerrard mahukan Jordan Henderson. Pengurus baru pasukan Al-Ettifaq, Steven Gerrard, dilaporkan mahu cuba untuk mendapatkan kapten pasukan Liverpool, iaitu Jordan Henderson. Henderson bagaimanapun kekal dengan pilihannya untuk terus kekal dengan pasukan Jurgen Klopp, walaupun agak berat untuk dia menolak peluang bekas rakan pasukannya itu. Gerrard dikatakan menjadikan Henderson sebagai sasaran utama beliau untuk memperkuatkan lagi pasukan barunya, tetapi terpaksa mencari sasaran baru selepas pemain tersebut menolak tawarannya. Henderson yang menyertai pasukan Liverpool sejak tahun 2011 lagi, kini berbaki 2 tahun saja lagi kontraknya. Dengan dia berkemungkinan besar akan kehilangan tempat selepas kehadiran Alexis McAllister dan juga Dominic Szoboszlai pada ketika ini. Erling Haaland akan sertai Barcelona. Penyerang sensasi pasukan Manchester City, Erling Haaland, dikatakan akan menyertai Barcelona sekiranya seterunya, iaitu Kylian Mbappe, bersetuju untuk menyertai pasukan Real Madrid nanti. Real Madrid bagaimanapun masih tetap dengan pendirian mereka untuk mendapatkan Mbappe selepas kontraknya tamat pada Jun 2024 nanti. Tetapi Mbappe dilihat semakin terdesak untuk meninggalkan pasukan PSG pada ketika ini. Mbappe berjaya menjadikan sebanyak 41 gol dan juga 10 assist dalam 43 perlawanan yang melibatkan semua kejohanan, manakala Erling Haaland berjaya meledak 52 gol dan juga 9 assist daripada 53 perlawanan di semua kejohanan. Jika mereka menyertai Barcelona dan juga Real Madrid, ianya dilihat sebagai ulangan daripada kejayaan Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi satu ketika dahulu. Paris Saint-Germain cuba cari pengganti Mbappe. Paris Saint-Germain kini dilaporkan sudah mula mencari pengganti kepada penyerang mereka, iaitu Kylian Mbappe, jika dia masih juga berkeras mahu meninggalkan pasukan pada jendela perpindahan kali ini. Mereka kini sedang meletakkan sasaran untuk mendapatkan Marcus Rashford daripada Manchester United ataupun Randa Kolomuani yang kini masih lagi bergelar pemain Eintracht Frankfurt. Hugo Lloris bersedia untuk tinggalkan pasukan Spurs. Penjaga gol veteran pasukan Spurs, Hugo Lloris, kini sudah bersedia untuk meninggalkan pasukan yang sudah lama disertai itu. Pengerusi pasukan, Daniel Levy, juga sudah mengesahkan perkara itu dengan pasukan Paris Saint-Germain akan menjadi antara pasukan yang berminat untuk mendapatkan bekas kapten pasukan Perancis itu. Juventus cuba dapatkan Romelu Lukaku. Juventus akan cuba mendapatkan Romelu Lukaku daripada Chelsea sekiranya mereka mahukan Dusan Vlahovic sebagai penyerang baru mereka. Juventus hanya mahukan sebanyak 25 juta euro bersama dengan Lukaku jika mereka mahukan Vlahovic. Perkara ini bagaimanapun masih lagi berada dalam proses rundingan. Liverpool berpeluang untuk dapatkan Federico Chiesa. Liverpool kini berpeluang untuk mendapatkan pemain bintang daripada Juventus, iaitu Federico Chiesa,
Selepas kelabnya itu sudi untuk menurunkan harga semasa daripada 60 juta euro kepada 50 juta euro sahaja, Liverpool tidak bersendirian dalam proses kali ini kerana Newcastle United juga dilihat akan bersaing untuk mendapatkannya. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.